dalam pilihan raya negeri yang kita hadapi di sini, khususnya di Kejal, calon yang akan menentang sahabat saya Tok Lee ini tidak lain datang daripada parti lama saya. Saya pernah menjadi timbalan Presiden UMNO. Ini muka ni. Lebih daripada sepenggal. Dan memegang jawatan timbalan Perdana Menteri waktu itu. Saya tak nak buka cerita yang lepas, tapi hanya sepintas lalu saja. Bermakna saya faham apakah sebenarnya perjuangan asal UMNO ini. Kalau dilihat pada sejarah pun, PAS terbentuk kerana ada masalah dari segi dasar perjuangan pada waktu itu, maka terkeluarlah PAS daripada UMNO ataupun pimpinannya membentuk parti PAS. Daripada tarikh itu, perjuangan UMNO tidak lainlah untuk dikatakan membela bangsa, agama dan negara. Dan ini telah pun digariskan untuk satu tempoh yang agak panjang. Ialah waktu itu mungkin kita tidak lagi memahami macam mana perjuangan PAS. Tetapi satu perkara yang jelas di waktu dahulu itu ialah kedudukan UMNO dan Barisan Nasional ini bertentangan dengan parti-parti pembangkang seperti DAP. Waktu dulu tidak ada PKR. Kemudiannya terbentuk PKR. Lepas tu adanya Amanah kerana mereka yang kalah dalam pemilihan PAS membentuk parti Amanah. Tetapi yang utamanya ialah Barisan Nasional tidak langsung boleh duduk semeja untuk berbincang apa soal-soal tertentu dengan parti DAP. Kenapa? Kerana dasar perjuangan DAP yang saya tahu dan rakan-rakan kita juga dalam UMNO dahulu tahu adalah tak selari dengan perjuangan orang Melayu dan orang Islam dalam negara kita dalam banyak hal. Dia mungkin berkata dia mendokong perlembagaan negara. Betul. Kalau mereka tak mendokong perlembagaan negara, mereka tak boleh menjadi warga negara yang taat dan setia. Tapi mendokong perlembagaan satu, tetapi tidak mendokong beberapa dasar-dasar usaha-usaha yang telah dipelopori oleh kerajaan pada waktu dahulu. Kerana mereka sendiri mempunyai fahaman yang agak berbeza. Konsep Malaysia, iaitu untuk menuntut kesamarataan dan kesaksamaan antara kaum, sedangkan dalam perlembagaan ada hak istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera dalam negara kita. Bagaimana kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi kita tidak menghalang pihak-pihak lain untuk menganuti agama masing-masing. Tapi kedudukan martabat Islam tu, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, yang tertinggi. Ini prinsip-prinsip dan asas perjuangan kalau saya nak sebutkan sepintas lalu tentang UMNO dahulu. Tetapi malangnya pada hari ini sudah berbeza. Kenapa dia berlaku sekarang ni begini? Tadi Tok Lee bagi tahu saya, masa kempen pilihan raya ini ada beberapa tokoh-tokoh parti DAP turun ke bawah, datang ke Terengganu. Hok buat apa? Nak sokong UMNO? Ini pelik. Pelik lagi ajaib. Kenapa mereka buat begitu sedangkan mereka tidak punya ideologi dan pahaman yang satu dan sama? Yang saya telah sebutkan pada masa-masa yang lepas, tidak mungkin akan berlaku. Dia berlaku ialah tidak lain dan tidak bukan, ialah kerana perbuatan pengkhianatan pemimpin UMNO yang ada sekarang terhadap perjuangan UMNO yang asal. Saya nasib baik kerana saya tegur Najib Razak kleptokrat dulu, saya ditendang keluar. Bentuk bersatu, berbaik dengan PAS dan tubuhkan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, dalam tempoh tak sampai 3 tahun, Perikatan Nasional terbentuk sebagai suatu
kuasa politik orang Melayu yang terkuat dan terbesar dalam negara kita pada hari ini. Alhamdulillah. Saya sebutkan soal UMNO tadi kerana yang nak menentang Datuk Razali dan banyak tempat-tempat yang lain, saya tengok ada bendera Barisan Nasional berkibar. Barisan Nasional, kalau kita tahu sejarah dulu, ada 13 parti-parti politik. Akhirnya selepas daripada kekalahan UMNO, tinggal berbaki 3 saja. UMNO, MCA, MIC. Hak dalam pilihan raya ni yang bertanding satu je, UMNO je. Yang MCA Cina tu tak ada bertanding, MIC tak bertanding. Coba tanya dengan Zahid Hamidi, kenapa dua parti yang penting dalam Barisan Nasional tidak bertanding? Pasal bila mereka sudah bergabung dengan parti seperti PKR, DAP, Amanah, minta maaf saya sebutkan begitu, mereka dah tak ada tempat lagi dah. Jadi mereka mengalah. Saya tak fikir mereka senang hati dan suka dengan apa yang berlaku, terpaksa beralah pada pihak parti lain yang lebih besar yang menguasai Pakatan Harapan pada hari ini. Kenapa? Kerana Zahid Hamidi telah pun mengkhianati perjuangan partinya sendiri, yang asalnya nak berjuang untuk bangsa, agama dan negara, nak berjuang untuk orang Melayu, nak berjuang untuk Islam. Tapi hari ini telah pun dikhianati. Kerana apa? Kerana Zahid Hamidi, Presiden UMNO, berdepan dengan 47 pertuduhan. Tahu tak awang Kijal? Oh, senyap aja. Dengan tok. Dia berhadapan dengan 47 pertuduhan. Kesnya pun sudah dibicara di mahkamah. Belum selesai. Tetapi yang agak penting, mahkamah sudah mendapati ada asas yang kukuh. Dalam bahasa peguamnya, prima facie case. Kerana bila dah dibicara, tidak ada keputusan, tapi Zahid Hamidi nanti akan dipanggil untuk membela diri. Itu dia cerita. Saya fikir sebahagian besar sini tak ada pengalaman kes macam ini kan. Yang ada seorang saja, Zahid Hamidi. Adalah kes lain ada macam itu. Mana bicara belum ada keputusan. Kalau dikatakan tak ada asas, mungkin dia sudah dibebaskan. Tetapi kerana dia dapati ada asas yang kukuh, untuk Zahid dipanggil balik semula ke mahkamah untuk mempertahankan dirinya. Dan kalau dia tak dapat mempertahankan dirinya, maka mahkamah akan jatuhkan hukuman kepada dia. Saya tak nak mengatakan apa-apalah soal itu, soal mahkamah. Waktu saya jadi Perdana Menteri dulu, waktu awal-awal ni katanya konsep muafakat nasional tu ada. Ada PAS, kerana Tan Sri Hadi bersama menyokong saya, ada Bersatu daripada parti saya, dan waktu itu Zahid Hamidi kata bersama dengan saya, maka terbentuklah Kerajaan Perikatan Nasional. Bila itu, waktu kita berhadapan dengan COVID-19, lebih kurang 3 tahun yang lepas. Tapi kalau saudara ingat balik, dalam kabinet saya ataupun jemaah menteri, saya tak lantik Zahid Hamidi dalam jemaah menteri. Kenapa agaknya? Kerana dia ada kes. Satu hari dekat rumah saya, disaksikan oleh Tok Guru Hadi pun bersama, dia bawa fail. Ini saya buat ni. Dia kata saya bohong. Dia buat pertuduhan saya bohong. Tak bohong, wallahi. Dan berkata, Tan Sri tolong saya boleh tak? Saya kata, nak tolong apa Zaid? Ni fail. Fail apa ni? Fail kes saya. Oh ya. Yeah. Habis nak buat apa? Tolonglah saya. Saya kata, nak tolong kenapa? Dia kata dia tak ada melakukan apa-apa kesalahan. Saya kata, Zahid, kalau tak ada apa-apa kesalahan, apa mu takut? Pergi saja mahkamah, biar mahkamah putuskan dan kamu akan terlepas. Kerana kamu tidak melakukan apa yang kamu kata memang tak dibuat. Itu dia kata. Tapi saya dah tahu agak-agaknya ada kes berat lah tu.
Sebab tu dia minta tolong saya, tapi saya beritahu. Kerana kita bertegas pada soal prinsip. Supaya yang duduk dalam kerajaan ni mestilah orang-orang yang bersih daripada menghadapi pertuduhan-pertuduhan. Apalagi bila sekarang ni sudah kita lihat ada kes di mana dia perlu mempertahankan diri dia. Jadi sebab itu sekarang ni kerana dia berhadapan dengan kes, dulu saya dah beritahu dan Tok Guru Tan Sri Hadi pun dah bercakap sebelum PRU yang lepas bahawa kami berdua ni dengar bahawa Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi ni dah berpakat. Saya buat cakap terbuka. Tan Sri Tok Guru Hadi pun cakap yang sama. Pasal kita dah agak mereka ni nak berfakat gitu untuk membentuk kerajaan, tapi mereka nafikan. Tetapi hari ini ternyata adalah bukti yang sahih apa yang saya dan Tok Guru cakap soal Zahid dan Anwar itu sudah bergabung, sudah pun berlaku dan jadi satu kenyataan.